أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9 baru yang ke-6 daripada atas. Muka surat 9 baru yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tak kala selesai hamba daripada aqabatul bawa'is, kembali ia hamba kepada berhadap atas ibadah dan tiada dilihatnya yang memalingkan, yang menyekat daripada ibadah dan yang membimbang daripada ibadah, dan didapat oleh hamba bangkit lagi menyeru, yakni gemar dan suka dan rajin ia hamba di dalam ibadah, maka berdirilah ia hamba akan ibadah, dan berpalinglah ia hamba akan ibadah dengan sempurna rindunya dan gemar hamba kepada ibadah, maka mengekal akan dia akan ibadah, maka ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadah ini yang ia hamba bersungguh-sungguh padanya pada ibadah, dan yang menanggung ia hamba akan kepayahan dalam ibadah. Nyata dua kebinasaan yang amat besar keduanya, dan kedua kebinasaan yang amat besar ni riya dan ujub. Berhenti di situ. Sekali, ini pada satu ketika, dan kedua kebinasaan yang besar tu riya dan ujub. Titik situ. Sekali, yakni pada satu ketika, hak Arabnya taratan, pada satu ketika, ini riya, melihat dengan ta'ah akan manusia, dengan makna memperlihatkan akan ketaatan kepada manusia. Dia buat ta'at ni untuk memperlihatkan akan manusia. Kalau kita kata nak menunjuk akan manusia, tu satu ketika, maka dibinasakan akan ta'ah dengan memperlihatkan dengan ta'ah akan manusia, makna dengan riya. Ini yang pertama. Dan yang lain tu atau pada sekali tu, dan yang lainnya yakni dan pada kali yang lain, dan yang lainnya yakni pada kali yang lain, sekali pada satu ketika memperlihatkan dengan taat akan manusia. Dia nak menunjukkan ketaatan tu kepada manusia, itu riya. Maka dibinasakan akan dia ketaat. Dan yang lainnya mana pada kali yang lain pula, ini ujub, membesarkan demikian taat dan memuliakan diri hamba ni pada taat. Dia panggil ujub. Maka mencengang dengan dirinya
Mencengang mana merasa hairan dengan dirinya, dengan diri seseorang hamba yang melakukan amal ibadah, maka menggugurkan ibadah atasnya, atas hamba, dan dibinasa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pergi kepada aqabatul qawadih, perkara-perkara yang keji yang membinasakan amal ibadah yang kita lakukan. Tapi terdahulunya, maka tak kala selesalah daripada aqabatul bawais terdahulu, kembali ia hamba kepada berhadap atas ibadah. Selesai aqabah yang kelima, aqabah yang keempat, ilmu, taubah. Dah ingat pula dah, cuti seminggu. Ilmu, taubah, awaik, aqabatul awaik, aqabatul awari, aqabatul bawais terdahulu. Ni nak masuk aqabatul qawadih yang keenam. Jadi yang terdahulunya aqabatul bawais, yang mendorong kita di dalam mengerjakan amal ibadah, yang mendorong kita dalam mengerjakan amal ibadah, yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala terdahulu, dengan khauf dan raja. Dengan khauf dan raja. Khauf dan raja lah yang menjadi ba'is, yang menjadi pendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian diri kita kepada Allah dengan bahawa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu dipanggil mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan segala ketaatan zahir dan batin, meninggalkan segala kemaksiatan zahir dan batin. Itu dipanggil pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya rupa pengabdian diri kepada Allah hanya pada zahir sahaja, zahir bersembahyang, berpuasa, zahir membaca Al-Quran, berzikir, tapi ta'ah batinnya dengan taubah, ta'ah batinnya dengan zuhud, ta'ah batinnya dengan syukur, tawakul, redha, ikhlas, tidak ada. Itu bukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan. Hanya melakukan secara zahir perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan bicara di pembicaraan ilmu, yang mana Mazali menyatakan seseorang meninggalkan kewajipan batin yang wajib ijma' ulama. Tadilah zuhudnya, dengan syukurnya, dengan tawakulnya, dengan ikhlasnya, yang wajib ijma' ulama ditinggalkan dalam keadaan masghul, berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat. Mazali mengatakan maka tiada sesuatu baginya. Itu bukan pengabdian diri kepada Allah, sama sekali tidak akan diterima. Didatangkan dua amal sunat, iaitu sembahyang sunat, iaitu puasa sunat. Dua amal sunat yang paling besar, sembahyang sunat dan puasa sunat. Jadi dia masghul, dia berbimbang dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, tetapi meninggalkan kewajipan batin yang wajib ijma' ulama, maka tiada sesuatu bagi yang sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba, dia meninggalkan perkara yang harus. Dia meninggalkan perkara yang harus. Apa perkara yang harusnya? Tidur malam harus, sebab kita sudah solat isyak. Tidur malam itu perkara harus. Perkara harus ni pada hukum as-salah. Kita tidur malam, tidur dengan wudu, kita bacaan-bacaan sebelum tidur kita baca, kita tidur niati supaya kita sihat. Esok kita boleh bangun beribadah kepada Allah. Esok kita boleh mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Itu tidur tak panggil harus, dipanggil ibadah sunat. Dipanggil ibadah tu. Tapi nak ceritanya,
Tidur hukum asalnya adalah harus. Itu hukum asal. Macam makan minum lah. Makan minum hukum asalnya harus. Tapi kita makan minum untuk beribadah kepada Allah. Kita makan minum untuk jadi sihat sebab kita nak buat kerja, cari nafkah keluarga. Itu bukan perkara harus. Itu perkara ibadah kita kepada Allah. Tapi sebut hukum asalnya, makan, minum termasuk perkara harus. Jadi tidur malam perkara harus. Ditinggalkan Mazali kata kerana untuk qiyamul lail. Tinggal perkara harus kerana nak beribadah malam. Tinggal perkara harus makan siang hari. Makan siang hari tadi sebut makan minum perkara harus. Jadi tinggal makan siang hari perkara harus kerana nak berpuasa sunat. Mazali datang dua ni. Qiyamul lail hak paling besar, puasa sunat hak paling besar. Tinggal perkara harus tetapi mengekalkan kemaksiatan yang haram ijma' ulama yang mewajibkan neraka dengan riya, ujub, takabur, hasad. Maka tiada sesuatu baginya, kata Imam Ghazali. Yang pertama, masghul dengan ibadah sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, tetapi meninggalkan kewajipan hak batin. Yang kedua Imam Ghazali kata meninggalkan perkara harus. Harus tidur malam ditinggalkan, makan siang hari ditinggalkan, untuk qiyamul lail, untuk sembahyang sunat tahajud, untuk berpuasa sunat di siang hari. Perkara harus ditinggalkan, tetapi dikekalkan perkara haram, riya, ujub, takabur, yang haram ijma' ulama kabair, dosa-dosa yang besar. Ini dibicara di pembicaraan bab aqabah ilmu. Jadi nak bicara bab membangkit kepada ibadah tadilah, ibadah yang sebenar. Jadi yang membangkit kita pada ibadah adalah khauf dan raja. Takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah. Yang membangkit kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu dipanggil mengabdikan diri akan Allah. Bukan hanya menzahirkan perkara-perkara yang sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, tapi meninggalkan kewajipan hak batin. Menzahirkan buat ibadah dengan qiyamul lail, dengan puasa sunat, tapi mengekalkan riya, ujub, takabur. Itu bukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak bicara bab khauf dan raja, itu balik kepada ilmu. Sebab Imam Ghazali memulai pembicaraan khauf dan raja. Kalau dah kitab Minhajul Abidin hak Jawi ni terjemah Syekh Daud di mushaf 97, Imam Ghazali memulai ayat dengan apabila betul bagimu jalan. Betul jalan ni, akidah kena betul, taat zahir kena betul, taat batin kena betul. Barulah panjang pergi sampailah kepada khauf dan raja yang membangkitkan kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Mengerjakan ketaatan zahir dan batin dan meninggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Mengerjakan ketaatan zahir dan batin, meninggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Kita sebut taat, kita sebut maksiat. Taat kita nampak sembahyang puasa hak zahir. Hak batin kok taubah, ikhlas, syukur tu hak batin. Kalau maksiat zahir kok, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, itu maksiat zahir. Maksiat batin, riya, ujub, takabur. Sebut taat, sembahyang puasa hak zahir, hak batin taubah, ikhlas, syukur. Kalau sebut kata maksiat, maksiat zahir, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, itu hak zahir. Maksiat batinnya riya, ujub, takabur. Dia ketaatan yang paling besar bukan sembahyang puasa. Ketaatan yang paling besar adalah iman. Maksiat yang paling besar adalah
kekufuran dan kesyirikan. Itu maksiat yang paling besar. Ta'ah yang paling besar bukan sembahyang puasa. Ta'ah yang paling besar iman. Itu ta'ah yang paling besar. Cuma biasanya apabila sebut bab iman dengan ta'ah tu diasingkan. Iman dan ta'ah tu diasingkan. Kufur dan maksiat itu diasingkan. Walaupun sebenarnya iman adalah ketaatan yang paling besar, kufur adalah kemaksiatan yang paling besar, tapi biasanya antara iman dan taat, antara kufur dan maksiat diasingkan. Ini sebagai contohlah. Kalau kita bicara rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman, kata Nabi SAW, dengan ketentuan dan perbuatan Allah, perkara baik ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Apa perkara baik? Iman dan ta'ah. Apa perkara jahat? Kufur dan maksiat. Ini biasa dalam kitab. Perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiat diasingkan. Walahal iman tu ketaatan yang paling besar, kufur adalah kemaksiatan yang paling besar, tapi diasingkan. Diasingkan nak cerita kedudukan iman tu walaupun termasuk dalam ketaatan, tapi hak tu yang paling besar. Dipanggil iman dan ta'ah, kufur dan maksiat dipanggil, kalau bahasa kaedah Arab lah, dipanggil min atfil am alal khas, dipanggil atafkan perkara yang umum. Ta'ah ni luas ke atas iman, itu khas, bicara bab akidah. Diatafkan maksiat, itu umum. Atas kufur, itu khas. Itu kufur syirik, itu perkara yang lain daripada kemaksiatan hak zahir hak batin. Dia panggil min atfil am ala khas. Gini contohlah hak kita baca dalam semayang tu kan, inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki. Wa nusuki tu ataf pada salati. Dia panggil min atfil am ala khas. Dia atafkan nusuk ala ataf salat. Inna salati tu ataf am, ataf khas. Nusuk ibadah umum, sembahyang pun ibadah, puasa pun ibadah. Jadi dia atafkan nusuk atas salati, itu khas. Tapi kenapa diasingkan antara inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ibadah aku. Dan sembahyang tu bukan ibadah. Inna salati, sesungguhnya semayang aku, wa nusuki dan ibadah aku. Adakah sembahyang tu bukan ibadah? Sembahyang tu ibadah, tapi sembahyang ni ibadah hak paling besar, hak zahir, maka diasingkan. Disebut sembahyang, disebut ibadah. Walahal sembahyang termasuk di dalam nusuk, di dalam ibadah. Tapi ibadah yang paling besar, tambahan pula kita baca dalam sembahyang, dan sembahyang pula ibadah yang paling besar, maka diasingkan. Sesungguhnya sembahyang aku dan ibadah aku. Sebab sembahyang yang ibadah yang paling besar, ibadah zahir, maka dia pun atafkan nusuk ala atas solati itu. Ini kaedah bahasa Arab. Sama juga sebut iman dan ta'ah, sebut kufur dan maksiat. Walahal iman itulah ketaatan yang paling besar, kufur itulah kemaksiatan yang paling besar. Jadi yang nak mendorong kita kepada mengerjakan ketaatan dibina atas asasnya adalah iman. Dibinakan atas asasnya adalah iman, dan meninggalkan kemaksiatan. Yang asas kemaksiatan adalah kekufuran dan kesyirikan. Tapi dibicara iman dan ta'ah diasingkan, sebab besarnya
kedudukan iman. Walaupun iman tu sendiri adalah ketaatan. Kufur tu sendiri adalah kemaksiatan dan kezaliman. Kita sebut maksiat ni hak zahir, hak batin tu lah sebut tadi. Hak zahir, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, makan riba, makan rasuah, berjudi, minum arak, berzina. Itu maksiat hak zahir. Maksiat batin riya, wujud, takabur. Tapi sebesar-besar maksiat adalah kekufuran dan kesyirikan. Kita menggunakan mata untuk melihat perkara yang haram, itu adalah kezaliman. Kita menggunakan telinga untuk mendengar perkara yang haram, itu kezaliman. Kita menggunakan lidah nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada berkata-kata perkara yang diharamkan oleh Allah, itu kezaliman. Zalim kita. Tetapi zalim yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar sekali. Kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Kita tengok perkara haram, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar, tapi panggil zalim dah. Tapi zalim yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kemaksiatan yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Tapi diasingkan kufur dan maksiat. Sebab tu bila bicara dalam Aqabah yang kedua, Aqabatul Taubah dalam kitab Minhaj ni, bila bicara taubah dipecah pada 3 level dosa. 3. Yang pertama, dosa pada usul agama. Dosa pada usul agama. Dosa pada tapak agama 2. Iaitu dosa kekufuran dan dosa bid'ah. Barulah pergi kepada yang ketiga, dosa furu' agama. Dosa furu' agama ni berjudi, minum arak, berzina, tinggal semayang, tinggal puasa. Lepas tu dosa-dosa dengan anak Adam. Itu dosa dia panggil dosa pada furu' agama. Yang kita biasa kalau bicara bab taubah, kita akan membahagikan dosa pada 3 bahagian. Yang pertama, dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan kita sesama anak Adam, termasuk dosa mata, dosa telinga, termasuk makan riba, makan rasuah, berjudi, minum arak. Benar. Dosa yang kedua, dosa meninggalkan kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Yang ketiga, dosa kita dengan anak Adam. Dipecah pula pada 5 dosa anak Adam tu. Jadi dibagi dosa pada 3 bahagian dosa. Ketiga-tiga ni dosa furu' agama. Dosa furu' agama ni dalam kitab Minhaj diletak dosa yang ketiga. Dosa yang pertama, dosa pada usuluddin, dosa kufur. Dosa yang kedua, dosa pada usuluddin, dosa bid'ah, akidah bid'ah. Boleh pergi pada dosa furu' agama, cabang agama, boleh pecah pada 3 tadi. Dosa kita dengan Allah, dosa kita kerana meninggalkan kefarduan, dosa kita sesama anak Adam. Jadi kedudukan dosa usuluddin dengan furu'uddin yang maksud letak level yang lain. Yang pertama, dosa kekufuran, berpegang dengan akidah yang kufur. Ini kita bicara orang Islam ni. Kita bicara orang Islam, tapi berakidah dengan akidah yang kufur. Itu yang pertama. Itulah kemaksiatan yang paling besar sekali. Pergi kepada yang kedua, dosa pada usuluddin, dosa pada tapak agama, iaitu pegangan-pegangan yang bid'ah. Dan kitab Minhaj menyebut bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan. Bid'ah i'tiqadiyah ni lah pegangan Mu'tazilah. Itu dipanggil pegangan bid'ah i'tiqadiyah. Itu ranking nombor 2. Barulah pergi kepada dosa furu' agama, dosa cabang agama pecah 3 tadi. Dosa kita dengan Allah, dosa kita kerana meninggalkan kefarduan, dosa kita sesama anak Adam. Itu hak pembicaraan Aqabah yang kedua, iaitu taubah.
Jadi cerita bab maksiat, yang pertama, maksiat yang paling besar adalah maksiat pada usuluddin. Barulah pergi kepada maksiat furu'uddin. Maksiat furu'uddin itulah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat hati, riak, ujub, takabur. Tapi pembicaraan permulaannya sebesar-besar maksiat ada kekufuran dan kesyirikan. Pergi kepada hak maksiat yang kedua yang paling besar adalah pegangan-pegangan yang bid'ah. Qadariyah ke, Jabariyah ke, itu semua pegangan-pegangan yang bid'ah belaka. Yang mana maksiat, dosa pegangan bid'ah ni lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak, berzina. Lebih besar daripada dosa meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa lagi. Pegangan-pegangan yang bid'ah, bukan kufur. Kalau pegangan tu pegangan yang kufur, atau kekal neraka selama-lamanya, sembahyang, puasa, zakat, haji tidak sah sama sekali. Bertaubat kemudian wajib diqadakkan kembali sembahyang, puasa, zakat wajib dibayar kembali, haji wajib kena pergi Mekah semula. Itu kalau hak kemaksiatan yang paling besar, iaitu kufur pada usuluddin, pada tapak agama. Tapi nak ceritanya, kufur dan maksiat, sebesar-besar kemaksiatan adalah kekufuran dan kesyirikan. Iman dan ta'ah, sebesar-besar ketaatan adalah iman, i'tiqad. Itulah hak sebesar-besar ketaatan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar ketaatan. Hak semayang, ketaatan yang paling besar hak zahir. Jadi hak paling besar dalam agama kita dua lah, tauhid dan sembahyang. Sebab Nabi menyatakan bahawa jikalau ada sesuatu perkara yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, Nabi kata laftaradahu ala malaikatih, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan sesuatu tadi atas malaikatnya. Yang mana malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat sembahyang. Ada yang rukuk, ada yang sujud. Kalau ada satu perkara yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan ke atas malaikat. Maka tidak ada yang lebih besar melainkan tauhid dan sembahyang. Tapi yang paling besarnya adalah tauhid, iman. Yang paling besar itulah sebesar-besar pahala, lebih besar daripada pahala sembahyang lagi. Jadi perlu sebut kata membangkitkan kepada melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi ketaatan yang paling besar iman, kemaksiatan yang paling besar adalah kekufuran dan juga pegangan-pegangan yang bid'ah. Itu balik kepada ilmu lah. Sebab khauf dan rajak pokok pangkal kembali kepada ilmu. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, bila sampai kepada satu-satu tajuk, pembicaraan satu-satu aqabah ini agak panjang lah. Termasuk bicara khauf dan rajak agak panjang. Atau khauf dan rajak, kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang mana sebelum kitab Minhajul Abidin ni kita baca Penawar Bagi Hati. Jadi sifat mahmudah yang kedua adalah khauf. Sifat mahmudah yang pertama taubah. Sifat mahmudah yang kedua khauf. Sifat mahmudah yang ketiga zuhud. Jadi dibicara khauf itulah didatangkan bicara rajak, harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Minhajul Abidin, khauf dan rajak dibicara di aqabah yang kelima, agak panjang. Sebab antara khauf dan rajak ni dia kena letak jalan molek. Di jalan yang sangat halus, nak pastikan kita jalan yang betul. Kalau takut semata-mata akan bawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata harap tu berlebihan, akan timbul aman dan jara'ah. Aman dengan bahawa okey dah kita sentosa dah. Mana kalau mati kok pejam rapat dah mata. Kita orang tua, tak ada buat sebarang kejahatan, sembahyang puasa tidak pernah ditinggalkan. Tapi mana kalau mati kok pejam rapat mata, rasa aman. Sebab apa? Sebab orang tua tak ada buat maksiat apa. Tua Zohir
riya, ujub, takabur macam mana. Tu. Jadi kalau lebih harap akan timbul aman dan jara'ah, rasa berani dah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mazali dia perhalusi antara khauf dan rajak. Macam mana nak memastikan kita dua tu seimbang. Didatangkan ayat-ayat yang berbentuk targhib dan tarhib, ayat yang menggemarkan dan ayat yang menakutkan. Didatangkan cerita ayat yang menggemarkan, akan timbul harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang menceritakan Allah mengampuni sekalian dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala sama sekali tidak mengampuni dosa orang yang menyentuhkan Allah. Allah Ta'ala mengampuni dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah mengampuni dosa sama ada kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, dan Allah dengan kehendaknya Allah boleh mengampuni dosa-dosa besar tanpa kerana bertaubat oleh hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Ta'ala sama sekali tidak mengampuni hanya dosa menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun jikalau seseorang mati dalam keadaan menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menyengutukan Allah sekalipun, dia bertaubat dengan mengucap dua kalimah syahadah orang kafir contohnya, Allah Ta'ala terima taubahnya, Allah Ta'ala ampun sekalian dosa. Yang Allah tidak akan mengampuni dosa orang menyengutukan Allah, orang yang mati dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa selain daripada dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Pengampun. Sama ada dengan taubah yang nasuha ataupun dengan semata-mata kehendak rahmat dan keampunan Allah, Allah mengampuni dosa-dosa besar yang lain. Kita biasa dengar kan, orang yang bunuh orang 100 orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa dengarnya dia bunuh 99 orang, 100 orang lah. Sebab yang dicari ni, dia pergi jumpa satu orang abid yang buat ibadah, orang jahil. Dia tanya nak bertaubat, dia bunuh 99 orang dah. Nak taubat kok jalan mana? Bunuh 99 dah. Tak ada jalan taubah, dia pun bunuh seorang lagi. 100 orang lah dibunuh. Pada ni. Tapi Allah Ta'ala ampuni dosa dia ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita dengar ayat-ayat cerita-cerita pengampunan Allah yang amat luas, akan timbul harapan yang besar kita kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ghazali pun datangkan pun ayat-ayat yang berbentuk tarhib, yang menakutkan kita. Ayat yang menakutkan kita, yang mana terkadang kita menyangka satu-satu kebaikan yang kita lakukan, sampai di hari akhirat nyatalah kebaikan kita adalah kejahatan. Ayat-ayat yang menakutkan kita. Sebagian dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nyata bagi mereka daripada Allah akan barang yang tidak menyangka mereka itu. Nyata di hari akhirat, ibadah yang mereka sangkakan ibadah adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang ke banyak pula ayat-ayat yang menimbulkan takut kita akan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang menceritakan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang kita lakukan, faja'alnahu haba'an mansura, maka menjadi kami akan amalan tadi tu debu yang berterbangan, yang sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haba'an mansura, Tuhan kata, faja'alnahu haba'an mansura, maka menjadi oleh kami akan amalan yang dilakukan atas dunia itu sebagai debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Hak biasanya hak saya ulang debu yang berterbangan, hak dalam kitab Minhaj, mereka yang berpegang dengan akidah yang terpesong. Saya baca dalam bab ilmu, Mazali kata terkadang berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan. Ada kitab Minhaj.
Dan terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan. Memang saya ulanglah sebab bicara bab penekanan ilmu. Sehingga kan orang tua jumpa satu tempat, diperkenalkan, oh ustaz hak debu yang berterbangan, dia kata. Dia kata gitu. Jumpa satu tempat, dia biasa dengar radio, jadi orang perkenalkan, orang disebut kata ustaz debu yang berterbangan. Tu memang saya ulang semua tu. Imam Ghazali kata terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang berterbangan. Itu ayat dalam kitab Minhaj. Faja'alnahu haba'an mansura, tu ayat Al-Quran. Maka menjadi oleh kami akan amalan yang dikerjakan atas dunia jadi debu yang berterbangan, sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhaj, dan terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah kamu jadi debu yang berterbangan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita. Kita buat ibadah sebagai bekal akhirah. Tu kena balik pada ilmu molek lah. Ilmu bab pegangan tu. Sebab dia pegangan tak sama dengan macam bicara pekoh. Bicara pekoh ni pada masa terdahulu kita semayang, belajar, kemudian tiba-tiba tak sah semayang kita tu. Salah semayang kita tu, tak sah. Tengoklah dulu. Tak sah tu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain kira macam mana? Ijma' ulama' tidak sah, baru kena qada. Mazhab Syafi'i batal lah, mazhab lain tak batal. Tak payah qada lah. Taklid mazhab lain, kita turut mazhab lain. Boleh ke kita taklid turut mazhab lain satu-satu amalan yang kita buat dahulu tanpa kita taklid mazhab lain yang kata tak batal? Kita nak taklid kemudian boleh ke? Boleh, walaupun taklid kemudian. Kan kita kan masuk dalam puasa tu kan, kalau lupa niat, pakai niat hak malam pertama, taklid mazhab Maliki. Tu standby je tak? Kan ada lupa niat sungguh? Tak ada pun tau. Kan ada lupa niat. Hak baru ni lah. Hak puasa baru ni ada lupa niat. Tak ada. Tapi kalau terlupa niat, tak apalah. Saya taklid mazhab Maliki sebab saya niat dah malam pertama. Kita taklid ketika kita beramal. Pada ni. Sekarang ni masa kita buat salah dahulu hak batal tu, kita tak taklid mazhab lain pun. Kita ingat ke mazhab Syafi'i okey dah kita buat tu. Mana kalau tanya kita ni taklid turut mazhab mana? Taklid tu turut lah. Kita ni orang muqallid, orang yang turut ulama-ulama muktabar dalam bab fiqh. Kita orang muqallid, orang yang turut ulama-ulama muktabar dalam masalah fiqh. Jadi kita buat amal selama ni, anggaran kita taklid mazhab Syafi'i lah. Macam mana kita? Tiba-tiba nyata yang kita buat tu batal mengikut mazhab Syafi'i. Batal. Lepas tu macam mana tu? Wajib qada ke? Tidak. Sebab kita taklid lah pula mazhab yang kita tak batal. Tapi masa kita buat tu tak ada taklid mazhab yang kita tak tahu pun. Harus kita taklid pandangan mazhab lain walaupun selepas kita buat lama dah. Kalau tadi kalau lupa niat malam, kita taklid mazhab Maliki, hak niat malam pertama, hak tu sedang kita berpuasa tanpa niat malam, kita memang taklid mazhab Maliki dah saat tu. Hak tu jelaslah boleh. Tapi masalah sekarang ni, masa kita buat ibadah yang terdahulu hak batal tu, kita ingat-ingat kita taklid mazhab Syafi'i. Kamu taklid mazhab Syafi'i macam mana? Kamu buat tu salah. Batal gitu, tak betul kamu buat Kata macam mana? Tak apalah, saya taklid mazhab lain juga Tapi kamu buat tu pada masa dahulu, diharuskan kita taklid mazhab lain walaupun selepas kita buat lama dah tanpa kita mengetahui ada mazhab yang kata tak batal. Diharuskan lepas daripada kena qada. Kalau tidak paroklah. Kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, kemudian semayang mazhab Syafi'i cukup bergaluh. Pergerakan yang banyak batal semayang, berdehem batal semayang. Kalau mazhab lain pergerakan yang banyak tak ada batal-batal pun semayangnya.
Ada ni. Kita 3 kali turut-turut batal dah semayang dengan anggota yang besar. Masalah tak batal. Lepas tu tengok orang-orang lain semayang kan pelik-pelik kan, pergerakan dia banyak kan. Dia tak batal, kita je batal. Tapi semayang sunnah Nabi dan para sahabat semayang sangat diam. Tu hak semayang hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab lain pun bukan kata suruh semayang bergerak-gerak, bukan. Cuma banyak pergerakan sekalipun mazhab lain tak batal. Berdeham mazhab lain tak batal, tapi mazhab kita batal. Dan macam mana dahulu kita melakukan perkara yang batal, tak apalah, kita turut pandangan mazhab yang kata tak batal. Ada ni. Itu bab fiqh. Tapi kalau salah bab pegangan balik awal lah. Salah bab pegangan balik awal. Bukan kalau pegangan untuk kapi ijma' ulama wajib diqadakkan kembali. Sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tapi kalau pegangan tu pegangan bid'ah. Hak ranking yang kedua tu kan. Yang pertama dosa kekufuran. Yang kedua dosa i'tiqad yang bid'ah. Yang ketiga bola dosa furu' agama tu. Mana pegangan tu pegangan bid'ah, bukan pegangan kufur. Maka sembahyang puasa sah. Pahala tidak ada. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akidah yang sebenar. Tapi walaupun tidak wajib qada, ibadah yang dilakukan haba'an mansura, debu yang berterbangan yang semestinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam bab pegangan simple sahaja. Dia satu jalan. Tak sama dengan persoalan fiqh, dia banyak jalan. Satu-satu perkara keluar bagai-bagai pandangan. Tapi dalam bab pegangan satu jalan, sama ada jalanan ahli sunnah wal jamaah ataupun jalanan yang mu'tazilah. Itu kena pastikan molek. Supaya tak jadi amalan kita debu yang berterbangan yang sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah tekan pada bicara bab ilmu. Terkadang kamu berpegang dengan i'tiqad yang terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang berterbangan. Jadi Mazali dalam bicara Khawarij didatangkan pembicaraan ayat-ayat yang menggemarkan, ayat-ayat yang menakutkan, pergi pula kepada macam mana Allah Ta'ala memperlakukan dengan hambanya, macam mana Allah Ta'ala memperlakukan kepada Azazil. Beribadah 80,000 tahun, bukan 80 tahun, 80,000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan Azazil lebih tinggi daripada kedudukan Jibril alaihissalam laginya. Dan dikatakan tidak ada satu tempat pun di bumi yang kita duduk ni melainkan tempat tersebut pernah disujud oleh Azazil. Ni di bumi ni tidak ada satu tempat pun melainkan pernah disujud oleh Azazil yang beribadah kepada Allah 80,000 tahun. Dengan satu kederhakaan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diseksa pada hari akhirat selama-lamanya. Hak beribadah kepada 80,000 tahun, Allah berlaku barang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kederhakaan dan kekufuran oleh Azazil adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang kafir 70 tahun, kafir 70 tahun, beriman sesaat, Allah Ta'ala ampuni sekalian dosa kekufuran selama 70 tahun. Itu barang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berlaku pada Azazil seumpama tu timbul takut kita akan Allah. Allah Taala berlaku kepada orang yang kafir 70 tahun, Allah perlakukan dia mengucap dia kalimah syahadah, dia beriman walaupun sesaat, Allah ampuni sekalian dosa kekufuran di saat yang sama. Di satu saat yang pertama tu Allah Taala ampuni sekalian dosa. Timbul Allah Ta'ala perlakukan seumpama tu, timbul harapan yang tinggi kita kepada rahmat dan keampunan Allah, sebab kita tidak pernah mensyirikkan Allah dalam seumur hidup kita. Kemudian Mazali datangkan macam mana orang yang berhadapan dengan kematian. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Macam mana berhadapan dengan barzah. Ada raudatum min riyadil jannah, ada hufratum min hufarin nar. Macam mana pula berhadapan dengan Allah di mahsyar. Macam mana berhadapan dengan Allah ketika hisab, ketika mizan. Ni dua jalan dah ke ni? Dua jalan Imam Ghazali datangkan.
Orang yang dapat husnul khatimah, harapan kita nak dapat husnul khatimah yang sama. Orang yang mati dengan su'ul khatimah, kita takut kita akan tak nak, kita akan su'ul khatimah juga. Kita sangat takut. Maka dua ni ada ni, seimbang. Kena cerita mati yang baik, kena cerita mati yang buruk. Kena cerita berkaitan dengan kebun, daripada kebun syurga di alam barzah, kena cerita lubang neraka di alam barzah, untuk timbul harap dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itu panjang ketika Imam Ghazali membicarakan hak berkaitan dengan khauf dan raja. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Maka tak kala selesai daripada Aqabatul Bawa'is ni, kembali ia kepada berhadap atas ibadah. Maka tiada dilihatnya oleh hamba yang memalingkan dan membimbangkan. Mana tak ada perkara yang menyekat daripada wak ibadah, tak ada perkara yang membimbang dalam wak ibadah, dan didapat oleh hamba bangkit semangat pada melakukan ibadah, lagi menyeru, yakni gemar dan suka dan rajin ia hamba di dalam ibadah. Sebab apa? Sebab khauf dan rajak ni menjadikan dia semangat awak ibadah, gemar, suka dan rajin dalam ibadah kerana khauf dan rajak. Maka berdirilah ia hamba, dia akan ibadah, dan berpalinglah ia hamba, dia akan ibadah dengan sempurna rindunya dan gemarnya kepada ibadah. Rindu dan gemar kepada ibadah. Rindu pada ibadah, gemar kepada ibadah ni, asyik kepada ibadah ni. Kita peringkat kita rindu, gemar, asyik ibadah dengan bahawa mudah-mudah kita buat ibadah. Mudah-mudah bangun pagi awal, mudah-mudah berjemaah, mudah-mudah semayang sunat, mudah-mudah puasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir. Itu dia panggil apa? Rindu, gemar, dia panggil asyik dalam ibadah. Hak rindu, gemak, asyik aulia itu bicara lain. Kita nak dapat keseronokan dalam ibadah. Keseronokan dalam ibadah dengan bahawa mudah kita buat ibadah. Itu dia panggil asyik, gemar, suka, nikmat dalam melakukan amal ibadah. Tak payah pun, tak payah nak memaksa, tak payah nak nebeng. Masuk masuk waktu semayang, Allah, masuk dah waktu semayang. Semayang tu semayang lah, tapi bukan kata marah ke semayang. Mana apa? Dok awal sangat tu bila masuk waktu bang selalu tu bila. Jadi mana ada nebeng sikit lah. Hak panggil orang ni dapat keasyikan dalam ibadah, sampai time belajar mudah, sampai time buat amal mudah. Dia panggil apa? Orang beribadah dengan rindu, dengan gemar, dengan asyik dalam melakukan amal ibadah. Maka mengekal akan ibadah. Maka ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadah ini yang ia hamba bersungguh-sungguh pada ibadah, dan menanggung ia hamba akan segala kepayahan ini, dua kebinasaan yang amat besar keduanya. Mana dua kebinasaan? Kedua kebinasaan yang amat besar, riak dan ujub. Dimasuk pada bicara riak dan ujub di Aqabatul Qawadih, Aqabah yang ke-6. Sekali mana pada satu ketika melihat dengan taat akan manusia, manapun memperlihatkan ketaatan dia untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat sanjungan manusia, itu riak. Maka dibinasa akan dia, akan taat, akan ibadah. Dan yang lain, mana pada satu ketika yang lain membesarkan demikian itu, demikian taat, dan memuliakan dirinya pada taat. Maka mencengang ni merasa hairan dengan dirinya, maka menggugurkan ibadah atas hamba, dan dibinasa akan dia akan ibadah. Ini riak dan ujub. Dibicara kitab Nabati dahulu panjang dah apa dia riak, apa dia ujub. Ujub ni perasan, kalau terjemahan kita perasan, hairan diri, merasa lebih dengan ilmu yang ada, merasa lebih dengan amal yang ada, itu ujub. Serta lupa itu semua datang daripada Allah. Itu apa panggil ujub. Kita rasa lebih, rasa suka dengan ilmu, rasa lebih, rasa suka dengan amal ibadah, tapi kita tak lupa itu semua adalah datang daripada taufik dan hidayah Allah. Itu panggil ujub.
Sebab tu nanti untuk lepaskan daripada riak, hadap dengan ikhlas. Kita beribadah semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Untuk lepas kita daripada ujub, dengan bahawa kita mesti mengingati akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa lebih dengan ilmu, itu semua nikmat daripada Allah. Kita rasa lebih dengan buat amal ibadah, itu nikmat daripada Allah. Maka tu tak panggil ujub. Bahkan kalau kita rasa lebih dengan ilmu, kita rasa lebih dengan amal, serta kita sentiasa mengingati, itu adalah nikmat daripada Allah. Itu pun termasuk dalam mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa lebih dengan ilmu, kita rasa lebih dengan amal, tapi di masa sama kita tidak lupa ilmu yang kita dapat, amal ibadah yang kita dapat, semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa itu nikmat Allah. Itu pun termasuk dalam kita mensyukuri nikmat Allah. Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan amal. Jangan kita sebut ujub ni semata-mata rasa lebih pada ilmu, semata-mata rasa lebih pada amal, terus dia letak ujub yang membinasakan pahala amalan. Itu salah gitu. Kita ada ilmu tak rasa lebih, kita boleh buat amal tak rasa lebih. Ni kita main masjid pagi ni, tak rasa lebih, rasa komang. Kita mari pagi ni kita mari sejik, rasa mana tak rasa lebih, rasa barang perih gitu je. Memang kita akan berasa lebih. Rasa lebih saja ujub. Salah gitu. Kita memang rasa lebih dengan kita boleh datang berjemaah, tapi kita tak lupa itu semua taufik hidayah daripada Allah. Dengan kita tak lupa itu taufik daripada Allah, itu pun termasuk kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, mengkurniakan taufik hidayah kepada kita. Kita dapat mari ke masjid pagi ni. Jangan hanya sebut kata semata-mata rasa lebih dengan ilmu, semata-mata rasa lebih dengan amal, ujub. Kena balik kepada takrifan ujub. Bicara ujub dan kita pernah bagi hati, apa dia ujub? Merasa lebih dengan ilmu dan amal, serta lupa itu nikmat daripada Allah, serta tidak takut Allah boleh tarik bila-bila masa. Itu panggil ujub. Yang pertama, rasa lebih dengan ilmu dan amal. Kemudian lupa ilmu dan amal adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak takut pun Allah tarik bila-bila masa je ilmu dan amal kita. Itu berpanggil ujub. Kena ada tiga tu. Rasa lebih, lupa akan nikmat Allah, serta tidak takut Tuhan tarik balik. Apa panggil ujub? Jangan sebut kata rasa lebih dengan ilmu, itu ujub, sifat kecelaan. Rasa lebih dengan amal, itu ujub, sifat kecelaan. Maka tak ada lah kitanya. Memang kita akan rasa lebih dengan ilmu, akan rasa lebih dengan amal. Tapi macam mana nak lepas daripada ujub? Jangan lupa itu semua nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masa datangkan nanti, untuk lepas daripada riak, ikhlas. Untuk lepas daripada ujub, kita sentiasa ingat akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata rasa lebih pada ilmu, bukan hanya semata-mata rasa lebih pada amal, terus dihukumkan ujub yang membatalkan pahala kebajikan. Maka berhadap akan di akal hamba di sini aqabah qawadih, yakni mencederakan amalnya. Maka berkehendak ia kepada memutus akan dia dengan ikhlas, itu memutuskan daripada riak, dan menyebut nikmat. Ini memutuskan daripada ujub, menyebut nikmat, sentiasa mengingati ilmu dan amal adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.